Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung kitab kita ni. Koleksi hadis-hadis hukum oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Koleksi hadis-hadis hukum jilid 1 oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Jadi kita dalam bab besar bab ke-8 tentang wuduk lagi. Bab ke-8 hukum wuduk lah. Jadi masalah sekarang ni masalah ke-108 lah. Masalah ke-108 lah. Bab besar dia wuduk lah. Hukum wuduk. Kita dalam bab masalah ke-108. Okey, menyapu telinga luar dan dalamnya serta air yang dipakai buat menyapu telinga. Ada, menyapu telinga luar dan dalamnya serta air yang air tu air mana yang dipakai buat sapu telinga tu, ambil mana air dah. Masalah ke-108. Hadis ke-212. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, "Tsumma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa adkhala ismi'aihi as-sabbahataini fi udhnayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhnayhi." Rawahu Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ke-212 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, kemudian saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dan memasukkan dua anak jarinya dalam lipatan daun telinga, lalu mengusap dengan kedua ibu jarinya belakang telinganya dah. Hadis Abu Daud dan Nasa'i. Jadi dia guna masuk dua ibu jari dalam lipatan daun telinga ni dah. Lipatan daun telinga. Orang ni halal dalam, orang ni alik luar dah. Gitulah lebih kurang dah. Sapu kepala. Lepas sapu kepala dah. Sapu kepala, tarik depan, terus tak ambil air lain, terus guna jari ni. Gitu dah. Jadi tak guna jari lain. Tak guna air lain lah. Kalau ikut zahir hadis ni. Hadis tu hadis ke-212. Okay, hadis ke-213. Anil Miqdam minal Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi wa adkhala usbu'aihi fi sima khayhi. Jadi dari Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu, dari Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu berkata, Nabi menyapu kepalanya dan kedua telinganya. Sapu sekali juga, sapu kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan anak jarinya dalam lipatan telinganya. Lipat telinga sini. Ikutlah. Gitulah lebih kurang dah. Al-Muttaqad 120. Hadis ni 213. Hadis ke-214. An Abdullah bin Zaid bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ke-214. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua telinga itu dari kepala. Sebab daripada kepala lah. Telinga tu termasuk kepala, daripada kepala dah. Hadis riwayat Ibnu Majah, rujuk Muntaqad 198, Sunan Ibnu Majah 120. Hadis ni hadis ke-214 lah perbahasannya dah. Okey, perbahasan pertama. Hadis ke-212. Tadilah. Dia kata masuk ujung ni masuk lipat telinga, ni belakang telinga tu. Kata Ibn Khuzaimah hadis ni sahih. Hadis ni menyatakan sifat menyapu telinga, iaitu memasukkan kedua telunjuk ke dalam telinga. Ni masuk telinga lah. Ni duduk dalam lekor, duduk dalam telinga, ni luar telinga lah. Dan menyapu belakang telinga dengan ibu jari. Itu hadis ke-213. Hadis 213 menyatakan sifat menyapu telinga seperti hadis nombor 213. Sokong lah. Hadis 213 tu sama saja. Dia sokong hadis yang ke-213. Hadis ke-214 pula, Amzuri dan Ibn Daqiq memandang kuat hadis ini.
Jadi telinga termasuk kepala tu adalah hadis yang kuat. Mengikut Al-Munziri dan Ibnu Daqiq al-Id. Nah. Hadis ni menyatakan bahawa telinga termasuk bahagian kepala. Menyapu kepala termasuk menyapu telinga. Menyapu telinga termasuk dalam menyapu kepala dah. Dengan bersamaan serentak menyapu kepala sekali jalan dah. Tak perlu ambil air lain dah. Sekali jalan dah. Sapu kepala pakai teguh dah. Ada setengah tu dia tinggal gini dah. Masa ada setengah tu dia ada kira musta'amal kan. Dia sapu. Dah. Dia sapu dia tinggal. Dia jaga dua ni dah. Jaga ni dan jaga ni. Pasal bicara musta'amal tak. Lepas tu baru guna ni dah. Ada. Tapi ikut adik tak ada tinggal agak apa. Serupa je. Taruh depan. Ia sama juga. Gitu je. Tak payah. Akak-akak tangan ke apa. Akak tangan ni. Jari-jari ni tak payah akak lah. Tu biar setuh tak apa dah. Dia tak timbul istilah musta'amal. Nabi tak ajar pun dah. Tak ada. Kira sekali lah. Okey, perbahasan kedua. Malik Al-Syafi'i, Ahmad dan Abu Thawr berpendapat bahawa menyapu telinga hendaklah dengan air baru. Jangan bersamaan dengan air kepala. Muhammad tu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Dan Abu Thawr, 4. Tokoh besar dah. Al-Thawri, Abu Hanifah dan Al-Hadi berpendapat bahawa menyapu telinga hendaklah dengan air penyapu kepala saja. Jadi besar juga. Al-Thawri, Abu Hanifah, Al-Hadi. Tokoh-tokoh ulama besar. Imam Abu Hanifah pun kata air sama. Tak perlu ambil air lain sekaligus. Kata Ibn Abdul Bar, segolongan sahabat dan tabi'in menyapu telinga bersamaan dengan air menyapu kepala. Sahabat dan tabi'in yang besar-besar ni ramai juga. Ia sapu pada air sapu kepala tu lah air sapu telinga dah. Disebutkan dalam Zadul Ma'ad Ibn Qayyim lah. Bahawa tidak ada hadis sahih yang menetapkan bahawa Nabi mengambil air yang baru untuk menyapu telinga. Hadis yang sahih ni ya. Hadis yang kata ambil air baru tak ada. Hadis sekaligus ni macam Zahir nampak sekaligus ni sahih lah. Nak faham macam mana tak tahulah, tapi bagi kita macam sekali tu tak Zahir sekali dah sahih hadis tu dah. Hadis kata ambil air lain tak sahih. Hadis yang macam sekaligus ni sahih. Perbahasan ketiga. Apabila kita kumpulkan segala hadis yang berhubungan dengan wudu, semuanya menegaskan bahawa menyapu telinga bersamaan serentak dengan menyapu kepala dah. Bukan air lain lah. Dan sekali saja sapu dia, telinga itu disapu sekali, bukan 3 kali. Sebagaimana menyapu kepala juga sekali lah. Hal ini ditegaskan oleh hadis Ibn Abbas, hadis nombor 206. Menyapu telinga sekali saja dengan airnya. Ada telefon maksudnya. Dia bersamaan dengan menyapu kepala dan sekali saja telinga itu disapu dia. Sebagaimana menyapu kepala juga sekali lah. Hal ini ditegaskan oleh hadis Ibn Abbas, hadis 206. Menyapu telinga sekali saja dengan air yang diambil untuk menyapu kepala. Kerana telinga itu termasuk sebahagian kepala juga. Jadi air sama. Sapu kepala termasuk dalam telinga. Sapu telinga tu dalam sebahagian kepala. Jadi dia serentak dah. Mengikut Zahir hadis ni. Ketujuan hadis ketiga, hadis 214 tadi. Telinga itu dari kepala tu. Diperjelaskan lagi oleh hadis-hadis Ali, Ibn Abbas, Rubayyi' dan Utsman. Ada penyokong ni lah. Syawahid dah. Semua hadis ini menetapkan bahawa penyapu telinga berserta menyapu kepala saja serentak dah. Tak perlu ambil air lain dengan satu cedukan air saja. Sapu kepala tadi, air itu jugalah untuk sapu telinga. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahawa Nabi mengambil air yang baru untuk menyapu telinga. Ada hadis dah. Sudah diperhatikan maka dia memberi pengertian bahawa Nabi SAW mengambil air baru untuk menyapu telinga adalah kerana tangannya telah terlalu kering untuk mengusap. Orang faham. Ulama kata hadis lain ada hak sebut tu. Kalau nak pakai juga pun. Hadis itu hanya mencerita Nabi ambil air lain tu kalau air kering dah. Al-Bukhari menegaskan bahawa mengambil air lain untuk menyapu telinga menyalahi sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari sendiri kata salah dengan sunnah tu. Ambil air lain. Cukuplah sekali air tu untuk kepala telinga saja. Tak payah ambil air lain dah. Ikut Al-Bukhari, Imam Bukhari. Walhasil menyapu telinga berurutan dengan menyapu kepala dengan air yang sama sahaja.
Nah, terkecuali kalau sudah kering tangan, barulah kita boleh mengambil air yang lain. Maka tak ada jalan kita memastikan menyapu telinga dengan air yang baru. Demikianlah perbuatan Nabi SAW ketika menyapu telinganya. Walaupun hadis yang menerangkan telinga dari kepala kita hukumkan dhaif. Hadis tu tak kuat mana 214 kata telinga tu dari kepala tu tak kuat lah. Para ulama bersesam faham tentang hukum menyapu telinga lah. Dah. Ishaq dan Ahmad bin Hanbal menghukumkan wajib juga. Ishaq dan Ahmad kata wajib. Ulama-ulama lain tidak mewajibkan sapu telinga. Al-Quran mewajibkan menyapu kepala sahaja. Nabi SAW telah menerangkan bagaimana caranya menyapu kepala. Tak pernah Nabi SAW meninggalkan menyapu telinga beserta menyapu kepala. Dalam hadis ni cerita tak tinggal apa sapu telinga. Oleh sebab itu kita meraihkan mazhab lain, kita tak tolak mazhab lain, kita kena buatlah walaupun kita pendapat sunat, kita jangan tinggal dah sapu telinga. Kerana hadis Nabi begitu. Kita nak ambil pendapat ulama mazhab yang kata sunat pun tak apa, tapi kita jangan meninggalkannya kerana kita dengan hadis Nabi dah. Kita sayangkan Nabi kita dah. Kita tak tolak hadis, kita tak tolak mazhab. Pakar dua-dua. Kerana itu menurut kaedah harus kita samakan hukumnya menjadi wajib dah. Soalan menjadi wajib dah. Perlu diketahui bahawa menyapu leher bid'ah hukumnya. Imam Nawawi lari benar dah. Sapu tekuk ni, sapu kepala serentak tak apa dah, kena tekuk sikit. Tapi setengah tu suku dah. Lepas sapu telinga, yang ambil air lain sapu tekuk. Itu satu bid'ah yang berat lah. Sehingga kan Imam Nawawi marah. Okay, hadis ke 109 perbahasan ke 109. Membasuh kaki dia. Hadis ke 215. Tunggu dah. Perbahasan kita baca ni boleh rujuk Bulughul Maram. Muka surat 9 Subulus Salam. Syarah Bulughul Maram jilid 1 muka 61 hingga 2. Ar-Radun Nadiyah jilid 1 muka 38 hingga 120. Al-Mughni jilid 1 muka 98 hingga 99. Naul Atar jilid 1 muka 109 hingga 200. Tahzib Asma' dan Azhar. Gitulah. Tahzibul Asma' dan Azhar. Okey, habislah. Kita perbahasan tadi dah. 108. Sapu telinga luar dalamnya. Serta air tu air panjang sama dibuat sapu telinga. Sapu kepala tu lah air telinga dia. Okey, masalah ke 109 membasuh kaki. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala takhallafa 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safratin fa adrakana wa qad arhaqana al-'asr faj'alna natawaddau wa namsahu 'ala arjulina. Qala fanada bi'ala sawtihi wailul lil 'aqabi minan nar marratain aw thalathan. Riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-215 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan dari Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang. Nabi tinggal dah. Ketika Rasulullah menemui kami, solat asar telah sedikit terlambat dari awal waktunya. Rasulullah ni duduk belakang sampai ke Madinah ke apa. Ataupun tepat tu lah. Lewat sikit lah. Dikala Rasulullah SAW tiba, kami pun cepat-cepat berwuduk, mengambil air wuduk dengan kami sapu saja kaki kami. Tak basuh molek, sapu gitu je. Perbuatan kami itu dicegah oleh Rasulullah SAW dengan seruannya. Nabi suruh kan? Kecelakaan dari api neraka bagi segala tumit yang tidak cukup terbasuh. Dah. Nabi suruh ucap tu 2 kali atau 3 kali dah. Dah. Marratan aw thalathan Nabi sebut dah. Fanada bi'ala sawtihi dah. Wa yadulil 'aqabi minan nar, wa yadulil 'aqabi minan nar, wa yadulil 'aqabi minan nar. Celakalah, celakalah. Tapak-tapak kaki terkena dengan api neraka kerana tak rata air semuanya dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, perbahasannya dah. Pertama perbahasan. Hadis ke-215 juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibn Majah. Tapi hadis ni pun padalah Bukhari Muslim kot dah. Hadis ni menyatakan bahawa membasuh kedua kaki bila tidak memakai muzah, tak pakai kasut ni nak. Sepatu ataupun khuf ni. Fardu wuduk yang wajib dibasuh dengan meratakan benar-benar rata lah. Kaki tu biar rata sehingga tak ada permukaan kulit kaki yang tidak terbasuh.
Walaupun sedikit pun tak ada. Semua kena rata, kena kaki dia. Okey, perbahasan kedua. Kata Imam Nawawi, para fuqaha berbeza pendapat dalam masalah membasuh kaki. Golongan terbesar dari mujtahidin berpendapat bahawa yang diwajibkan membasuh kaki hanya hingga mata kaki. Sekat tu lah. Tu majoriti ulama lah. Basuh tu kaki daripada hujung kaki, tapak kaki ke apa, sampai ke mata kaki. Kata Abdul Rahman Ibn Abi Layla, seluruh sahabat memandang bahawa membasuh kaki dalam berwuduk adalah fardu. Rukun lah. Demikian menurut riwayat Sa'id bin Mansur. Kata Al-Hasan Basri, Ibn Jarir At-Tabari dan Al-Jubba'i, kaki boleh dibasuh dan boleh disapu saja. Boleh kata dia. Tak pakai hadis ni lah. Pakai hadis ni basuh belakang dah. Boleh basuh dan boleh sapu dah kakinya. Syiah sapu dah. Kata At-Tahawi dan Ibn Hazm, menyapu kaki telah dimansuhkan. Dah semua kata At-Tahawi dan Ibn Hazm ni kata mansuh dah, kena basuh kakinya. Kecuali pakai khuff je lah. Kata golongan Imamiyah Syiah lah, yang fardu adalah disapu bukan dibasuh. Syiah ni berat lah. Kalau kita tengok sapu je tak basuh, dia sapu je kaki macam sapu khuff. Pelik lah, nampak benar karut tu. Tak ada Syiah. Okey, perbahasan ketiga. Sekiranya kita perhatikan zahir ayat, secara zahir ayat dalam masalah ini, natijahnya ialah salah satu dari faham yang tersebut adalah boleh dipakai dah. Akan tapi kerana zahir ayat telah ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan praktiknya sendiri dan diamalkan oleh semua para sahabat, yang ini membasuh kaki kalau terbuka. Kalau terbuka kaki wajib basuh belakang. Menyapu saja kalau tertutup. Kalau tertutup pakai khuff dah, cukup sapu, tak payah basuh dah. Sapu atas saja dah. Tidaklah kita hiraukan pendapat-pendapat yang berlawanan dengan ini. Tak boleh pakai lah. Kita ikut Nabi dah. Tak boleh kita kata ulama kata saja dah. Kalau nampak bertentangan terus tak. Dengan zahir pohon ni tengah-tengah Nabi suruh basuh celaka, nak sapu atas kaki macam Syiah. Macam mana dah? Tengah-tengah Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka lah tapak kaki tu dengan api neraka dah. Tegasnya anggota kaki fardu dibasuh jika terbuka. Cukup dengan disapu saja jika tertutup pakai khuff cukup sapu dah. Stocking kita bahas lah kali ni. Demikianlah kita simpulkan pendapat yang mengakibatkan kaki dibasuh dengan faham yang mengakibatkan wajib disapu dah. Jadi kita nak faham hadis tu, begitulah. Hadis lain kita pakai belakang hadis. Jadi hadis ini menerangkan wajib basuh. Okay, masalah ke-110. Anggota wuduk yang tidak cukup lengkap terbasuhnya dan ulangan membasuhnya dah. Masalah ke-110. Tak cukup lengkap basuh. Berapa kali kita ulang dah. Hadis ke-216 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil 'aqibahu faqala wailul lil 'aqabi minan nar. Rawahu Muslim. Hadis ke-216 dari Khalid bin Ma'dan dari salah seorang isteri Rasul menerangkan bahawasanya Nabi SAW melihat seorang lelaki salat sedangkan di telapak kakinya ada yang tidak kena air. Ada tepek ke apa dah lah. Ada benda melekat dah. Sebesar dirham, getah ke apa, benda melekat kaki dia sehingga terhalang air dia. Nabi SAW memerintahkan mengulangi wuduknya semula dan solatnya semula dah. Hadirin rahmat. Okey. Hadis ke-217 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna rajulan ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tawadda'a wa taraka ala zahri qadamihi mithla mawdi'iz zufur. Mawdi'iz zufur. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji' fa ahsin wudu'aka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya seorang lelaki, yakni Umar Khattab kata sini, datang kepada Nabi sudah berwuduk dan kelihatan ada sedikit yang tidak kena basuhan di belakang kakinya. Dah. Tapak kaki ke gapo belakang kaki dia. Sebesar kuku dah. Sebesar kuku. Luah tu dah melekat ke apa. Tak rata semuanya lah. Melihat perkara itu Nabi pun bersabda, kembalilah perbaiki wudukmu. Dah. Fa'ahsin wudu'aka. Dari Ahmad, Abu Daud dan Ad-Darqutni. Hadis ke-214 an Khalid bin Ma'dan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atan qadru dirhami
lam yusibha al-ma'u fa amarahu an-nabiyyu an yu'ida al-wudu'a was-salah. Rawahu Ahmad. Dari Khalid ibn Ma'dan dari salah seorang isteri Rasul menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki solat, sedangkan di telapak kakinya ada yang tidak kena air. Sebesar dirham, sebesar kuku, sebesar 1 dirham gitulah lebih kurang dah. Sebesar kuku dah. Duit 5 sen lah, 10 sen kata gitulah. Maka Nabi SAW memerintahkannya mengulangi wuduknya dan solatnya. Hadis Ahmad. Okay, itu hadis ke-214. Jadi hadis ke-216 perbahasan pertama dah. Hadis ke-216 menyatakan bahawa anggota kaki apabila dibasuh wajib rata terbasuh. Nabi suruh ambil semula solat semula dah. Sebab tertinggal dah. Hadis ke-217 kata Imam Ahmad hadis ni baik. Ni dia kata suruh ambil air semula tak solat lagi dah. Suruh ambil air semula dah. Sebab tak rata dah. Hadis ini menyatakan bahawa apabila tidak cukup terbasuh kaki walaupun sedikit, wajib kita mengulangi wuduk dari awalnya semula. Permulaan wuduk. Hadis ini menyatakan juga bahawa muamalat beriringan antara anggota wuduk, membasuh anggota-anggota itu dengan berturut-turut tidak berselang-selang lama adalah fardu dalam mengambil air wuduk. Ada ulama berhujah. Ini bukan mazhab kita lah. Kering kau lama sikit ya. Kena ambil air semaya daripada awal. Dia kering kau lama sikit lah. Mualak dia kata berturut-turut ni. Jadi apabila tak rata tu ambil daripada semula, daripada awal dah. Bermuka semula. Suruh semua ambil semula lah air semayang. Kita hadis 217. Hadis ke-212 kata Al-Asram, aku bertanya kepada Ahmad tentang hadis ini, maka beliau menjawab hadis ini hasan. Baiklah dilipakan. Tak kena sebesar dirham tu. Air telapak kaki. Semaya ambil wuduk semula, solat semula dah. Imam Ahmad kata hasanah. Hadis ini menyatakan bahawa meratakan basuhan dan muwalat. Nah, ambil semula air semaya lah, dia kering lah. Adalah wajib. Rata basuh dan dia kering, ambil semaya semula tu wajib. Kalau dia kering, ambil semula. Ikut hadis ni lah. Okey, perbahasan kedua. Jumhur ulama berpendapat bahawa segala anggota wuduk wajib dibasuh dengan cara yang lengkap. Jumhur ulama kena lengkap lah. Tinggal asal, tak jadilah. Wuduk je tak sah semayang. Wuduk tak sah, semayang pun tidak sah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa beliau mensahkan wuduk yang anggota wuduk tidak terbasuh itu lagi kurang lebih dari sebesar dirham. Kalau kurang daripada tu, dimaafkan lah mengikut Abu Hurairah. Itu maksudnya besar kuku. Kalau kecil dari kuku, sah. Mengikut Abu Hurairah. Kata Al-Auza'i, Malik dan Ahmad, apabila seorang tidak cukup membasuh salah satu anggotanya, hendaklah ia mengulangi wuduknya semula dari permulaan. Al-Auza'i, Malik, Ahmad kena ambil semula lah, bukan basuh kaki saja. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahawa tidak wajib mengulangi dari awal wuduknya, hanya cukup menyempurnakan sahaja, yakni mencukupkan basuhan anggota tidak terbasuh sahaja. Kalau ia tak cukup kaki saja. Kalau tak cukup kanan, basuh tangan, tak cukup tangan, basuh tangan. Lepas tu kena sapu kepala, basuh kaki jugalah. Tapi kat mana tak cukup dah, tak rata. Mana tak rata tu sahaja bermula dah. Tu kata Abu Hanifah dan Syafi'i. Kata Al-Thawri, Malik dan Ahmad, muwalat, yakni mengerjakan wuduk dengan berturut-turut dan beriringan antara satu anggota dengan anggota yang lain adalah fardu. Al-Thawri, Malik dan Ahmad, dia pakai hadis ni lah. Dia kata kena jangan lama lah. Dia kena lama, kena start daripada awal lah. Abu Hanifah dan Syafi'i tidak mewajibkan muwalat itu. Jadi Abu Hanifah dan Syafi'i tidak faham hadis ni sebagai wajib. Sekadar mau lebih baik, dia lama sikit. Lebih baik saja, bukannya wajib lah. Kata Ibn Qudamah, muwalat yang wajib ialah membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Dan pada itu, kalau kita sedang bimbang dengan suatu pekerjaan wuduk, maka tetap dianggap muwalat walaupun anggota yang kedua dibasuh sesudah kering anggota yang pertama. Kalau kita sibuk dengan benda lain, anggota kedua ni, kanan, kiri tu, kira tak apa dah. Lama dia kering pun dah. Dia tak usianya, dia tak mahunya anggota lain lah. Itu kata Ibn Qudamah lah, mazhab Hanbali dia. Kata Imam Nawawi, sesaat menyelang ke antara suatu anggota dengan suatu anggota tidak memberikan mudarat. Lama sikit, selai tu tak apa. Ada dalil dia pasal kita. Diriwayatkan dari Ibn Umar oleh Al-Bahaqi bahawa Ibn Umar berwuduk di pasar. Sudah menyapu kepala, beliau dipanggil ke masjid untuk solat jenazah. Sapu kepala, tinggal dah.
Beliau pun pergi ke masjid dah. Beliau terus saja pergi, sesampai di masjid barulah beliau menyapu sepatunya sesudah kering air wuduknya dah. Kering dah, dah jalan jauh dah. Tinggal kaki baru sapu ke sepatunya, tinggal jauh daripada pasar ke masjid dah. Jadi ini hujah lah, dia keringnya. Ini hujah mazhab kita dah. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Okey, perbahasan ketiga. Nas hadis menyatakan membasuh kaki wajib diratakan. Itu poin utamalah. Dengan demikian anggota-anggota yang lain dikiaskanlah kepada membasuh kaki. Basuh kaki tak rata apa tak boleh, hal lain lagi tak boleh ni. Tentang hal mengulangi wuduk dari permulaannya bila kedapatan ada anggota-anggota yang tidak cukup lengkap terbasuh ditunjuki oleh hadis pertama ni. Start dari awal kalau ikut zahir hadis. Maka walaupun boleh difahamkan dari hadis kedua bahawa yang disuruh hanyalah memperbaiki wuduknya saja. Hadis kedua tu, fa'ahsin wuduk tu. Umar, ada kata-kata Umar Al-Khattab, dia tegur Nabi. Fa'ahsin wuduk tu basuh sahaja dah. Kita mengutamakan agar berwuduk diulang kembali sahaja dah. Boleh nak faham hadis kedua tu, fa'ahsin wuduk tu bukan ulang semula daripada awal. Tapi start dari kaki sahaja pun boleh. Ataupun sekadar untuk mempercantikkan wuduk, start dari awal. Tidak wajib dah. Ada juga ulama faham macam tu dah. Macam mazhab kita dah. Para sahabat dalam masalah mualak berselisih faham. Sahabat sendiri pun berbeza pendapat adakah perlu tu serentak. Tak boleh lama dah. Tetapi tujuan hadis telah jelas menerangkan kewajipan mualak. Zahirnya, ringkasnya wajib mengulangi dari awal wuduk. Bila kedapatan salah satu dari anggota wuduk yang tidak cukup lengkap terbasuh. Kalau tidak diulangi dari awal, maka apabila tangan umpamanya diketahui tidak cukup terbasuh, sudah membasuh kaki. Kalau dikatakan boleh mencukupi basuhan itu saja, hilanglah tertib antara membasuh tangan dengan menyapu kepala. Kalau kata, mazhab kita pun kalau tidak wajib mualak pun disuruh basuh tangan, basuh kepala, sapu kaki mula dah. Juga mana pun dah. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain ni. Jadi tak perlu mualak dah, tak kata tu basuh tangan saja dah. Kaki basuh kaki saja, tak perlulah berdawah dah. Tapi zahir hadis ni tak serupa pendapat ni, kena basuh start berdawah. Okay, golongan yang tidak mewajibkan mualak ini masuk golongan yang mewajibkan tertib juga masalahnya nah. Kerana itu mengherankan kita sedikit bila tidak mengulangi wuduk lah. Jadi tak wajib ulang wuduk macam mana? Untuk wajib tertib kata. Itu kata Syekh ni, wallahu a'lam lah. Jadi lebih baiknya kita berhati-hati, kita meraihkan mazhab, kita tidak tolak mazhab lain. Dan kita pakai hadis juga. Kita ulang daripada awal lah. Kita belajar fiqh ni mesti berdasarkan hadis. Dah. Kalau kita terima tidak wajib pun, kita meraihkan hadis. Jangan kita sombong dengan hadis. Wallahu a'lam. Subhanaka. Sekat tu dulu dah. Lepas yang kita bincang bab lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakum dika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.